Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-30, kaum wanita menjadi ahli neraka paling ramai. Perkara ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء رواه Muslim. Maksudnya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, aku berdiri di pintu syurga, maka aku melihat paling ramai orang yang memasukinya ialah di kalangan orang-orang miskin dan orang-orang yang mempunyai kekayaan ditahan dahulu, tetapi ahli neraka pula diperintah supaya memasuki neraka. Dan aku berdiri di pintu neraka dan aku dapati kebanyakan orang yang memasukinya ialah orang-orang perempuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu an-nara falam ara kal-yawmi manzaran qattu wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Qalu lima ya Rasulullah? Qala bi kufrihin. Qila yakfurna billah. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط رواه البخاري. Maksudnya, dan aku melihat neraka tiba-tiba di dalamnya, aku tidak melihat pemandangan seperti hari ini dari segi dahsyatnya, dan aku lihat kebanyakan ahlinya dari kalangan orang-orang perempuan. Lalu ditanya, dengan sebab apa ya Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mereka kufur. Lalu ditanya lagi, adakah mereka kufur kepada Allah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur terhadap teman hidupnya dan kufur terhadap kebaikan orang kepadanya. Kalau kamu berbuat baik kepada salah seorang di kalangan mereka sepanjang masa, kemudian selepas itu dia melihat sesuatu yang tidak kena darimu, nescaya dia boleh berkata, aku tidak pernah melihat apa-apa kebaikan daripadamu. Hadis ini memerlukan huraian, di mana Nabi SAW menyebut yang pertama, kebanyakan ahli syurga ialah orang-orang miskin, orang-orang yang kehidupannya susah dalam kehidupan dunia ini dan bersabar. Memang sabar diberi fadilat, termasuk sabar menghadapi kemiskinan. Bukan untuk menggalakkan kemiskinan, tidak, tetapi menggalakkan sabar itu. Orang yang sabar lebih ramai daripada orang yang bersyukur. Orang syukur tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur.
disebut dalam satu kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bertawaf di Kaabah. Lalu Sayyidina Umar mendengar seorang Arabi, seorang Arab Badui berdoa dekat Kaabah, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku termasuk di kalangan orang yang sedikit. Orang yang sedikit, orang yang sedikit. Sayyidina Umar terus bertanya, kerana doa dia pelik-pelik pada orang. Mengapa mudah orang begini? Orang lain doa minta banyak, mau minta sikit. Lalu Badui itu kata, tidakkah Amir ini mendengar firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit saja kalangan hamba-Ku orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur sikit, saya minta saya masuk kalangan yang bersyukur yang sedikit itu. Memang pahala syukur lebih afdal daripada pahala sabar, tak dinafikan. Tetapi nak syukur tu payah. Bila orang tu senang hidup, orang tu tinggi pangkat, biasanya lupakan diri, tak ingat pada Tuhan. Itu perangainya. Kebanyakan manusia begitu. Dan Nabi kita SAW berdoa, antara doa Nabi, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling sabar. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah aku memandang diriku sendiri ini kecil dan orang melihat aku besar. Itu doa Nabi. Dan Nabi mempunyai kelebihan ini semua. Nabi menghadapi kesusahan hidup, walaupun dapat bahagian ghanimah, bahagian faid diberi pada Nabi SAW dan keluarganya, Nabi tidak menggunakan kekayaan itu untuk dirinya. Lebih banyak menolong orang, menjadikan Nabi dalam keadaan yang miskin. Miskin, hartanya banyak jadi miskin kerana banyak sembangan-sembangannya. Nabi juga seorang yang bersyukur. Dia beri kepadanya kuasa memerintah negara. Kuasa memerintah negara, di mana pembendaraan dunia duduk di bawah kuasa pemerintahan dia. Tapi Nabi bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan Nabi seorang yang bertawaduk, yang merendah diri. Jadi semua sifat itu ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mengapa orang miskin cepat masuk syurga? Kerana mereka tidak banyak disoal, harta tak banyak. Mengapa orang kaya lambat masuk syurga? Kerana disoal banyak. Disoal dari mana dia mendapat harta itu, bagaimana mendapat harta itu, dan ke mana dia membelanjakan harta itu. Dia soal banyak soalan-soalannya. Itu sebab yang menghalang mereka masuk syurga dengan cepat. Tak dinafi mereka memboleh kelebihan. Kita tidak boleh mengeluarkan zakat kalau tak ada harta, tak boleh menunaikan haji kalau tak ada harta, tak boleh menyumbang kalau tak ada harta. Jadi semua perkara itu ada kelebihan belaka. Hanya pada orang Islam saja, tak ada pada orang kafir. Kita orang Islam, kalau kita senang, kita bersyukur, kita dapat kelebihan. Kalau kita susah, kita sabar, kita dapat kelebihan. Ini hanya ada pada orang Islam saja. Yang kedua, menyebut tentang ramainya perempuan dalam neraka. Mengapa perempuan banyak masuk neraka? Memang jumlah mereka lebih ramai pada orang lelaki. Penduduk dunia ni jumlah perempuan lebih ramai pada orang lelaki. Bila sahabat tanya Rasulullah, adakah mereka masuk kerana kufur terhadap Allah? Tidak, mereka tak kufur terhadap Allah. Tak kufur terhadap Allah, mereka kufurkan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang ada pada mereka. Kita kena faham, kufur ni makna luas dalam Quran, dengan makna melawan
engkar, makna kufur akidah, tak percaya pada Allah Ta'ala, dengan makna kufur nikmat. Kufur nikmat, makna dia luas perkataan kufur ni. Dengan cerita ada kalangan orang supaya jangan sebut kafir, sebut tidak Islam. Itu bukan bodoh tapi tak cerdik. Tak cerdik. Dia tak memahami perkataan kufur dalam bahasa Arab. Kita kena sedar bahawa banyak kalimah-kalimah dalam Quran ni tak mampu nak diterjemah dalam bahasa lain. Kerana makna bahasa Quran ni hebat. Perkataan Allah tak boleh terjemah dengan bahasa lain. Kalau terjemah Tuhan sempit, tak siapa masuk dia. Terjemah God tak siapa. Terjemah Khudaya dalam bahasa Parsi, Tuhan tak siapa. Allah ni ialah nama yang sangat hebat, lafzul jalalah. Semua nama-nama al-asmaul husna duduk dalam perkataan Allah. Semua sifat-sifat kepujian duduk dalam Allah. Allah dengan makna dia saja yang layak beribadat kepadanya, yang diterima hukum syariatnya. Itu perkataan Allah. Perkataan yang sangat hebat, makna tak boleh terjemah dengan bahasa lain. Walaupun orang kafir sebut Allah juga, dia sebut saja je salah. Dia sebut Allah, sebutlah kalau dia nak larang, tetapi sebutan dia tak mencapai hakikat yang sebenar dari perkataan Allah. Dia sebut Allah tapi sembah Tuhan yang lain daripada Allah. Itu perkataan Allah. Perkataan jihad dalam bahasa Arab tak boleh terjemah dengan perang. Jihad ni termasuk perang, termasuk apa saja usaha yang gigih, yang memerlukan pengorbanan untuk menegakkan Islam dengan makna yang luas. Nak terjemah jihad dengan perang tak boleh, perang suci tak boleh, tak mencapai maksud, maka jihad juga. Maka perkataan kufur juga. Itu bahasa Al-Quranul Karim yang tak mampu nak terjemah dalam bahasa-bahasa lain. Yang bolehnya huraian. Boleh kita nak kata apa namanya, orang kafir itu bukan Islam, belum Islam lagi, menggunakan bahasa yang halus. Belum Islam lagi, tak Islam lagi, nak pujuk dia, takut dia berasa hati, tak jadi salah. Tapi nak tukar perkataan kafir dengan perkataan lain, itu tak mampu kerana ketinggian bahasa Al-Quranul Karim. Jadi mengapa perempuan banyak masuk neraka? Adakah kufur terhadap Allah? Nabi kata tidak. Kufur terhadap nikmat, nikmat keluarga dia, nikmat kesenangan dia. Kita saksikan bagaimana orang puang ni suka sangat kalau orang iklan tubuh dia, iklan rupa dia. Iklan rupa dia suka sangat, orang bayar mahal. Nak jual sabun, iklan dia. Nak jual kain, iklan dia. Nak jual kereta, iklan rupa dia. Ini suka sangat orang iklan, gunakan dia untuk iklan, sehingga menyalahgunakan, mereka dia salah gunakan. Kemudian mereka lupa budi-budi yang dibuat oleh orang terhadap dia bila dia marah. Dia tidak menghadapi kesabaran. Contohnya Allah Ta'ala sebut bila bercerai antara suami dan isteri, bercerai-bercerailah. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan bahawa kamu memaafkan antara satu sama lain setelah kamu bercerai itu. Setelah bercerai, maafkan kesalahan itu. Itu lebih hampir pada takwa. Lebih hampir pada takwa kalau memaafkan dia. Dan jangan kamu lupa kebaikan yang berlaku antara kamu. Setelah bercerai suami isteri, bercerailah, tetapi kebaikan yang dibuat oleh suami, kebaikan yang dibuat oleh isteri, jangan lupa sekali-kali. Kebaikan dia ada dalam kejahatan yang banyak itu, ada kebaikan, tetapi lupa sekali kebaikan bila marah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Adapun Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat amal yang baik seperti habuk yang halus, akan dilihat pada hari kiamat. Barang siapa yang buat amal yang jahat, habuk yang halus, akan dilihat pada hari kiamat. Di mana Allah Ta'ala menilai kebajikan walaupun habuk yang halus. Kita kebajikan yang besar pun orang buat, kalau nak marah
lupa habis segala kebaikan itu. Ini kelemahan yang ada pada orang perempuan, yang ada pada mereka. Tujuan Nabi beritahu ni ialah supaya kita buang sifat-sifat kelemahan ini. Ini adalah amaran Nabi, amaran Allah pada kita, khusus pada orang perempuan, supaya mereka lebih sabar dalam menghadapi ujian. Dan ada hadis pula, al-mar'atu salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang soleh itu lebih baik pada dunia dan segala isinya. Kalau dia soleh, kalau dia baik. Di sana ada hadis-hadis yang lain. Kita tak boleh baca satu hadis saja, kena baca hadis-hadis yang banyak dan ayat-ayat yang banyak. Wallahu alam.